Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukrunillah. Pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam siri kuliah tadabbur secara tematik. Tema tadabbur kita ialah berdasar pada buku Hidup Mengabdi Hidup Berbakti. Tuan-tuan perempuan yang belum memiliki buku dan berhajat untuk mendapat buku ini, sila dapatkan daripada pihak admin. Tuan-tuan perempuan yang memiliki buku bolehlah buka di halaman 256. Dalam kuliah yang lalu saya telah menyentuh tentang jihad yang Allah sebut sebagai tijarah, satu perniagaan. Jadi kalimah ini kita perlu faham dalam konteks hari ini. Orang suka kepada bisnes. Bila sebut bisnes itu, ia merupakan satu urusan transaksi perniagaan. Bila disebut transaksi perniagaan, sudah tentu ianya ada untung dan rugi. Namun begitu, inilah istimewanya tijarah, perniagaan, berniaga dengan Allah ini. Allah bagi jaminan bahawa kita tidak akan rugi selama-lamanya. Mustahil, tidak mungkin. Mari kita baca ayat ini. Surah 35 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat serta menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi, secara rahsia atau secara terang-terangan. Mereka itulah yang mengharapkan perniagaan yang tidak rugi. Ini ayat inilah yang saya katakan. Ketika kita berurus niaga dengan Allah, Allah menjanjikan jaminan bahawa perniagaan kita tak akan rugi. Maka Allah menggunakan perkataan lan. Lan ini maknanya tak mungkin, sampai bila-bila tak akan mungkin rugi. Itu. Jadi kita orang yang beriman, bila faham ayat ini, hayati sungguh-sungguh, maka baru kita akan nampak. Maknanya segala apa yang Allah suruh kita tadi, Allah perintah kita berjihad di jalannya, berjihad mengorbankan harta benda kita, hatta mengorbankan nyawa kita, maka ia merupakan satu usaha niaga kita. Usaha niaga kita berurusan dengan Allah. Kerana kita lakukan itu kerana perintah Allah. Maka di sana keuntungannya dah ada. Cuma keuntungan nanti Allah akan bagi ketika sampai waktunya. Itulah ketika mana kita kembali kepada Allah. Dan ketika kita dibangkitkan kembali hidup di fasa keempat daripada perjalanan jauh. Ingat tuan-tuan puan-puan. Fasa keempat perjalanan jauh kita ialah kehidupan akhirah. Yang sifatnya kekal abadi selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, Allah tawarkan kepada kita, Allah offer kepada kita satu bentuk perniagaan, tijaratan lan tabur, satu perniagaan yang tidak akan rugi selama-lamanya. Apa dia perniagaan itu? Ayat ini menyebut senang. 3 benda yang ayat ini sebut, itulah dia kita nak faham. Pertama, tilawah kitabullah.
Yatluna kitab Allah. Makna orang-orang yang bertilawah, membaca, faham, beramal dengan Al-Quran. Sebab kita Allah dalam konteks kita ialah Al-Quran. Direct to the point. Jadi pertama mestilah membaca Al-Quran dengan tilawah. Sebab tu Allah menggunakan perkataan yatlu. Tala yatlu. Membaca, faham, setelah itu beramal. Itulah yang kita faham. Yatlu tilawah tadi. Kemudian perkara urusan kedua ialah solat. Kita semua fahamlah. Solat ini adalah ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling penting. Kerana ia melibatkan silah kita dengan Allah sebagai Rabb. Dan yang ketiganya ialah berinfak di jalan Allah. Daripada apa yang Allah rezekikan kepada kita, kita berinfakkan sebahagiannya ke jalan Allah. Karena sebelum ini saya telah menjelaskan kelebihan infak itu yang Allah bandingkan seumpama sebiji benih menghasilkan ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Baqarah ayat 261. Dahsyatnya infak itu kita dah dengar dah, kita dah jelaskan. Jadi Allah ganding dalam ayat ni mengingatkan kita 3 benda yang kita perlu semak. Yang perlu kita sentiasa bermuhasabah. Adakah 3 benda ini pada diri kita? Ini yang kita nak mengambil ibrah. Daripada pembelajaran kuliah kita pagi ini, kita kena semak diri kita 3 perkara yang Allah sebut sebagai tijaratan lan tabur. Pertama, tilawah Quran. Apakah kita telah bertilawah? Atau hanya kita masih lagi berqiraah, membaca dalam keadaan tak faham? Qiraah ni, kalau qiraah yang benar, sepatutnya dia baca, dia faham. Tetapi qiraah dalam konteks kita, orang Malaysia ini, dan kebanyakan orang-orang yang bukan saja orang Malaysia, orang-orang Islam yang bukan Arab dan bukan berbahasa Arab, kebanyakannya qiraah tanpa faham. Jadi sebab itu kena faham bahawa tilawah merujuk kepada keadaan kita membaca Al-Quran, memahami isi kandungannya, setelah faham, ada lagi satu tugasnya, melaksanakan, iaitu beramal dengan Al-Quran. Hari ini, maka marilah dengan satu ayat yang kita tadabbur ini, mari kita semak diri kita. Kita cek, buatkan senarai semak kita. Adakah 3 elemen ini? Yang pertama, membaca tilawatul Quran. Yang kedua, salat. Yang ketiganya, infak. Setiap kita tahulah status diri kita. Orang lain tidak mungkin dapat menilai. Ya? Masing-masing tanyalah pada diri kita, insaflah, buat senarai semak. Ya, sebab tu saya selalu menyebutkan belajar Quran ini kita kena selalu menyemak diri kita. Barulah dapat impak Al-Quran itu ke atas kehidupan kita. Barulah kita terasa hudan Al-Quran itu menyerap ke dalam diri kita. Pertama, semak tilawah, status tilawah kita. Jadi tilawah hari ini tidak ada isu. Jangan mengatakan, oh saya tak belajar bahasa Arab, saya bukan dari sekolah agama. Itu bukan jawapan nanti kita ketika menghadap Allah. Sebab hari ini, kita sudah memiliki berbagai jenis terjemahan. Ya? Terjemahan Al-Quran, berbagai-bagai jenis ada di pasaran. Kita nak beli, nak baca atau tidak, itu saja isunya. Tak mau beli ke masjid, di masjid pun banyak terjemahan Al-Quran diwakafkan di sana. Tidak ada isu. Isunya kita hendak atau tidak. Sebab itu tolong jawab sendiri masing-masing dalam hal kita muhasabah. Biarlah kita jujur mengakui status kita di mana bab tilawah ini. Saya sering dan akan terus menyentuh isu tilawah ini. Kerana Al-Quran itu banyak sangat menggunakan lafaz tilawah. Haqqa tilawah. Dalam surah Baqarah ayat 121 Allah sebut juga. Membaca dengan
tilawah yang benar, haqqa tilawati. Maknanya Allah menekankan aktiviti tilawah ni. Tapi kita kadang-kadang kita melihat di media kita, ya, di televisyen kita, konsep tilawah itu pun disalah mengertikan. Bila kita melihat, rupanya aktiviti tilawah yang disebut tilawah itu hanyalah aktiviti berqiraah. Itulah maknanya kefahaman kita terhadap konsep tilawah itu. Sampai di level ini, maknanya masih ramai di luar yang tidak jelas, tidak faham makna tilawah. Jadi ingat, mari kita semak apakah kita bertilawah. Sekurang-kurangnya setiap hari kita membaca ayat-ayat Allah, kita semak apa makna dia. Cari dalam terjemahan. Malah hari ini, besok kita tidak ada alasan dengan Allah. Karena hari ini Allah bagi kita kemudahan. Ini dia kemudahan dia. Terjemahan Al-Quran ada di dalam telefon pintar setiap kita. Kita nak ambil, nak amalkan atau tidak, itu sahaja. Aplikasi Al-Quran malah diberi free, percuma. Kalau ada kena bayar pun mungkin dengan harga yang sangatlah kecil. Tetapi dengan manfaat yang kita dapat aplikasi Al-Quran ini, kita bukan sekadar boleh membaca teks asal Al-Quran, tetapi juga kita disediakan terjemahan dalam pelbagai bahasa. Kalau tak faham bahasa Melayu, boleh pergi kepada bahasa Inggeris. Tak faham bahasa Inggeris, boleh pergi bahasa Urdu. Boleh pergi bahasa Perancis, bahasa Iran. Pelbagai bahasa ada disediakan. Inilah kemudahan. Dan ingat janji Allah. Bahawa Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Fahal min muddakir. Surah 54 ayat 17. Allah ulang 4 kali dalam surah ni. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Allah tanya, kami telah benar-benar pasti kami telah mudahkan. Terfahamkan? Allah telah mudahkan Al-Quran ini untuk menjadi pengajaran. Fahal min muddakir. Kenapa kamu tak mau belajar? Jadi ini soalan ini kita kena bersedia, tuan-tuan perempuan. Nanti ketika saat kita kembali kepada Allah, ini yang kita kena jawab. Sedangkan kembali kepada Allah adalah suatu yang pasti. Maka sebab itu saya ketika mentadabbur ayat ini, itulah terasa di hati kita. Apa jawapan-jawapan yang kita nak sediakan saat kita kembali kepada Allah. Jadi tuan-tuan perempuan, tolong ya, dengan tadabbur kuliah kita ini tujuannya untuk mengingatkan. Ya. Saya bukanlah orang yang alim untuk mengajar tuan-tuan, tidak. Saya hanya sekadar menyampaikan pesan-pesan Al-Quran yang saya faham. Sekadar ilmu saya. Jadi yang penting, marilah kita sama-sama bermuhasabah. Mengambil pengajaran daripada ayat kita baca. Ya, walaupun dalam satu kuliah kita membaca satu ayat, alhamdulillah mencukupi. Yang penting kita faham, kita masukkan dalam dada kita, kita praktikkan, amalkan. Jadi kesimpulannya, marilah kita muhasabah, cek diri kita, semak diri kita, ada tak 3 elemen ini? Elemen tijaratan lan tabur ini, pertama, tilawatul Quran. Yang kedua, solat. Saya tak mau menyentuh solat sebab rata-rata alhamdulillah kita ni, insya-Allah solat tak ada isu. Yang ketiga, infak. Yang ni kena puasa. Sebab infak ni pun tak jugalah, orang tak begitu rasai nikmat infak tu. Sebab adanya perasaan sayang pada harta dan diri kita. Yang keduanya, syaitan di luar ni jahat. Membisik-bisikkan kalimah negatif supaya kita tidak berinfak. Jadi sebab itu di sini kita perlu berjihad. Nak bertilawah, perlu jihad dan perempuan. Nak solat pun sama. Apatah lagi nak berinfak. Jadi nak dikaitkan dengan jihad, 3 benda ni kalau kita dapat buat dengan sungguh-sungguh, sehingga sanggup mengorbankan harta kita, mengorbankan jiwa kita untuk 3 perkara ini, Allah jamin
perniagaan kita pasti untung. Karena itu tuan-tuan perempuan, saya akan buat beberapa nota kuliah yang kita dapat simpulkan daripada kuliah kita pagi ini insya-Allah. Sekadar itu kuliah kita insya-Allah, kita bertemu lagi di besok hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.